Kalau mu berjaya memberi faham kepada seorang sehingga dia menerima Islam dan menjadi orang Islam, adalah lebih baik daripada barang yang paling mahal harganya. Di sini menunjukkan betapa besarnya faedah kita menyampaikan ajaran kepada seseorang. Walaupun sikit, perkara fardu ain, bukan saja perkara fardu kifayah. Memberi petunjuk berkenaan dengan Islam, lalu Allah memberi hidayah kepadanya. Orang yang bukan Islam jadi Islam, orang yang jahat jadi baik, orang yang baik jadi bertambah baik, orang yang tak faham jadi bertambah faham. Kelebihannya di sisi Allah lebih mahal daripada barang yang paling berharga. Oleh kerana itulah kita melihat bagaimana pendakwah-pendakwah di zaman dulu meninggalkan tanah air, meninggalkan negeri dengan barang dagangan, berniaga. Berniaga tu kerana nak makan. Matlamat utama kerana nak menyampaikan Islam, mengajak orang masuk Islam daripada satu negeri ke satu negeri, sehingga tak jadi balik dan mati di negeri orang kerana menyampaikan Islam. Sebabnya nak mendapat kelebihan ini. Hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, dan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah bersabda, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, dan ceritalah berkenaan dengan Bani Israel, tidak menjadi salah. Dan barang siapa yang berbohong terhadap aku secara sengaja, maka dia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang meriwayatkan hadis ini ia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, yang termasuk di kalangan fuqahaus sahabah, yakni orang yang alim di kalangan sahabat, termasuk di kalangan ulama sahabat yang memberi fatwa. Sahabat ini meninggal dunia di Mesir dan kuburnya di Mesir, dan ada masjid di mana bersemadi jenazahnya di situ. Dikenali dengan masjid Amr bin As, iaitulah masjid ayahnya yang menjadi gubernur Mesir, dan dia mati di situ. Dia mati di Mesir, Abdullah bin Amr bin As ini. Hadis ini menceritakan beberapa perkara. Yang pertama, Nabi SAW memerintah supaya kita menyampaikan ilmu kepada orang, walaupun satu ayat daripada ayat-ayat Quran. Ini tauliyah daripada Nabi SAW, yang lebih besar daripada tauliyah pejabat agama, lebih besar daripada segala tauliyah. Setiap orang yang tahu satu ayat hendaklah menyampaikan ayat itu. Tugas pejabat agama ialah mengawasi sekiranya orang mengajar ilmu salah, ilmu yang menyalahi ayat Quran, yang menyalahi hadis Nabi SAW. Ini dia tugas. Jangan pergi halang orang yang mengajar dalam perkara yang betul. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat, yang bertapak di Kufah, Sayyidina Ali melihat seorang pemuda yang dikelilingi oleh orang ramai. Orang ramai mengelilingi pemuda itu. Lalu Sayyidina Ali memanggil pemuda itu dan menyoalnya, apa dia berkenaan dengan Islam. Pemuda itu menjawab dengan betul, tidak salah. Lalu Sayyidina Ali mengizinkan pemuda itu mengajar di masjid. Pemuda itu ialah Al-Hasan Al-Basri, seorang alim tabi'in yang terkenal. Tanggungjawab pemerintah ialah mengawasi orang mengajar
supaya ajaran yang disampaikan itu menepati Quran dan hadis. Kalau menyalahi Quran dan hadis, barulah dia bertindak. Sekiranya tidak menyalahi Quran dan hadis, dia tak boleh larang orang mengajar dan menerangkan perkara agama. Kalau tidak, bercanggah dengan hadis ini, bercanggah dengan hadis ini, bercanggah dengan tauliah yang diberi oleh Nabi SAW, ajar kepada aku walaupun satu ayat, yakni pada ayat Quran. Yang kedua, hadis ini menerangkan tidak menjadi salah kita menceritakan berkenaan dengan kaum Bani Israel, sekiranya cerita itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Apalagi kalau cerita itu bersama dengan Quran dan hadis, itu wajib kita beriman dan percaya kepadanya. Yang menjadi pengajaran dan iktibar, oleh kerana kaum Bani Israel ini kaum yang paling ramai Nabi-Nabi dilantik daripada kalangan mereka. Maka banyak cerita daripada kaum Bani Israel berkenaan dengan Nabi-Nabi zaman dahulu dan orang-orang wali, orang-orang yang saleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mencerita juga peristiwa yang berlaku di kalangan Bani Israel. Tidak menjadi salah. Walaupun Bani Israel itu ada yang tak masuk Islam, ada cerita-cerita mereka, cerita yang betul, tidak menjadi salah. Yang salahnya cerita-cerita yang bohong, cerita kaum Bani Israel yang bohong, yang menyesatkan, ini tidak boleh. Ataupun yang bercanggah dengan kajian-kajian ilmu, itu cerita yang tak betul. Di antaranya ialah orang Yahudi menceritakan Nabi Nuh berzina dengan anak dia, Nabi Lut berzina dengan anak dia, Nabi ini buat maksiat. Itu tak boleh. Tak boleh. Ini bercanggah dengan sifat-sifat kemuliaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerana orang Yahudi Bani Israel ini, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, hak dia tak setuju, dia bunuh. Dia bunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Jangan kata rasa pelik kalau orang Yahudi bunuh budak-budak, bunuh orang tua di Gaza, di Palestin. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul punya bunuh. Ini dia orang Yahudi. Cerita-cerita Yahudi yang bercanggah dengan syariat, yang bercanggah dengan akidah, hendaklah ditolak, hendaklah dibuang. Tak boleh, haram. Ataupun cerita-cerita yang bercanggah dengan kajian-kajian yang dibuat dengan tepat. Umpamanya seperti langit yang pertama daripada emas ke perak ke, daripada temaga, daripada suasa, disebut dalam kitab-kitab. Ini adalah Israiliyat, yang ini cerita-cerita orang-orang Yahudi yang dimuatkan di dalam kitab-kitab Islam. Kalau cerita tu cerita molek, boleh terima. Kalau cerita tu cerita yang salah, kita tak boleh terima. Cerita yang salah.